أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang dirahmati pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, Padang Perdana, Kuantan, ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, bilal-bilal, siap-siap, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, seperti biasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama lagi mengimarahkan Masjid Tariq bin Ziyad ini yang tidak asing lagi di kawasan Kuantan ni, sering disebut-sebut namanya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tak sedar kita sudah berada 9 Rejab ataupun sedang memasuki bulan Rejab. Yang mana bulan Rejab ini bulan yang istimewa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah dicatatkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitabnya, pada hari dijadikan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang ada tegah larangnya. Ini tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, rupa-rupanya bulan yang kita jumpa sekarang ini sudah pun ada di zaman sebelum manusia ada lagi, iaitu masa yauma khalaqas samawati wal ard, iaitu masa diciptakan langit dan bumi. Maknanya orang tak ada makhluk, tak ada dah. Baru semasa cipta saja langit dan bumi, bulan ni sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia tak jumpa lagi. Itu menunjukkan kuasa Allah Ta'ala melalui bulan dan bintang langit. Ada putaran masa yang hari ini kita jumpa. Bulan-bulan Masihi dah lama dah. Januari, Februari, Mac, April sampai Disember ni dah lama. Tetapi bulan-bulan Islam dicipta setelah hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke Madinah, yang sangat besar pengorbanan Nabi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil sempena hijrah Nabi ini untuk menciptakan kalender Islam yang hari ini kita sama-sama mengetahuinya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Yang kita nak ingat bukan senang juga. Zaman-zaman sekolah nak ingat susah. Tetapi di zaman sekarang, kumpulan nasyid dia lagukan bulan itu. Jadi kita mudah ingat tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dinasyidkan. Selain daripada orang-orang dulu mudah ingat, kebetulan anak dia 12 orang, dia terus bernama mengikut bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Orang dulu sebab anak ramai. 12, 14 ni biasa je. Tapi kita hari ni kurang sikit. Mungkin paling banyak pun 7 lah. Ataupun
3 ataupun 2. Sebab zaman kita sekarang aktiviti dia banyak, hubungan sistem hidup kita ni banyak. Orang dulu mana pergi jauh sangat, kahwin sekampung je. Ini kahwin dengan orang Turki, orang Bangladesh, orang Arab, jadi jauh-jauh lah. Dulu exercise tak ada, pergi menebah je. Sekarang naik basikal, balik pukul 2 malam. Itu maknanya aktiviti banyak. Main futsal, badminton. Tu anak 3-4 orang je. Orang dulu anak ramai, antaranya lampu tutup cepat lah. Pukul 10 malam dah tutup. Itu menyebabkan pada masa dahulu anak-anak ramai lah. Dan walaupun ramai, tak jadi masalah sangat dulu. Sebab dulu ibu tak kerja. Ibu memang sepenuhnya menjaga anak-anak dan menyiapkan makanan. Hari ni ibu pun kerja, ayah pun kerja, anak pula kalang kabut. Akhirnya ayah kahwin seorang lagi. Bila kahwin seorang lagi, hari ni banyak kita dengar di viral kan. Bila perkahwinan ni, orang ni kata ni, orang kata ni, sedih kadang-kadang tengok. Ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ciptaan ataupun kejadian yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita di dunia ini. Sebab itu dia buat bulan-bulan, ada 12 bulan, dan di antara bulan-bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan berperang, bergaduh, berkelahi, membunuh-bunuh. Kenapa diharamkan? Ada istimewanya 4 bulan. Yang pertama bulan Zulkaidah, iaitu bulan 11. Kalau kalender kita ni dipanggil bulan 11. Sekarang bulan Rejab, bulan 7. Nanti Syaban 8. Ramadan 9. Syawal 10. Zulkaidah 11. Zulhijjah 12. Muharram bulan 1. Bulan Rejab ni bulan yang ke-7. Kenapa? Rupanya ada di sana beberapa sempena lah. Zulkaidah kenapa diharapkan masuk bulan haram? Kerana bulan ini bulan semua umat Islam menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima, yang berkemampuan, perjalanannya tak ada masalah, belanja cukup, maka mereka Zulkaidah lah mereka mula bergerak untuk menunaikan ibadah haji melalui proses-proses sama ada tabung haji ataupun swasta. Itu bulan Zulkaidah. Bulan Zulhijjah, bulan menunaikan haji. Zulkaidah sedang menuju ke Mekah. Bulan Zulhijjah, bulan haji. Sebab itu pada 9 Zulhijjah, ini bulan kita wukuf daripada Arafah. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji, 9 Zulhijjah wajib berada di padang Arafah. Itu rukun haji yang pertama, rukun haji. Dalam ibadah haji, rukun yang mula-mula sekali, mesti ada wukuf di padang Arafah. Walaupun lalu, walaupun seketika. Itu maknanya bulan haji, Zulhijjah. Lepas saja wukuf, berlakulah 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, itu tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu maknanya bulan Zulhijjah, bulan diharamkan berperang kerana menunaikan ibadah haji. Maksudnya seluruh dunia tuan-tuan datang. Umat Islam ni di seluruh pelosok dunia ada. Walaupun kita baru dengar ahli parlimen Sweden bakar Quran cara terbuka, tetapi di Sweden tu pun ada orang Islam. Di mana-mana saja orang Islam, tak. Nasib baik dia ni berada di zaman sekarang. Kalau zaman Ayatullah dulu, tak. Kalau dengar saja orang yang mencaci Islam ni, dia akan buat satu tawaran. Siapa yang boleh mematikan orang ni, ini dia habuan dia. Ingat lagi Sayyidul Salman Rushdie, dia menghina agama ni. Ayatullah keluarkan ke statement,
siapa yang boleh kalau balik datangkan kepala Salman ni, dia akan diberi bagai-bagai habuan lah, juta-juta lah. Takut terus dia tak. Menyorok sana sini. Dah mahal kepala dia. Itu sebenarnya jika orang Islam tak mempertahankan agama ni tak, dengan memberi ingatan kepada orang-orang yang cuba mempermain-mainkan agama Islam ni, kerana agama Islam ni rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat kepada seluruh alam. Orang-orang yang tak mengetahuinya saja mereka menuduh dengan berbagai-bagai. Tetapi bila kita cek, seluruh dunia ni mesti ada umat Islam. Kita pergi ke Amerika, pergi ke Norway, pergi ke Sweden, pergi ke Jerman, akan dengar suara azan. Apatah lagi di New Zealand. New Zealand ni walaupun namanya New Zealand, tapi pihak pengkaji, dia orang buat tesis PhD, dia tengok negara mana yang mengamalkan, yang paling tinggi sekali yang mengamalkan ajaran Islam. Dia kaji, New Zealand nombor 1. Sebab itu dulu orang kita belajar New Zealand lah, banyak. Luar negeri New Zealand, akhirnya Maran ada satu New Zealand. Felda New Zealand, kat Maran. Maknanya dia bawa orang New Zealand. Orang New Zealand ni golongan pendatang juga, dia berkumpul New Zealand. Rupanya banyak wajah mereka ni macam hitam negro sikit. Orang hijrah ke situ. Mereka ni yang paling tinggi sekali mengamalkan ajaran agama. Maknanya walaupun mereka ni ada yang bukan Islam, tapi dia praktik apa yang Islam suruh. Hormat kepada orang, tidak mengganggu jiran, rumah mereka pagar-pagar pun tak ada. Siapa pergi ke New Zealand terasa kemakmuran tu. Pergi ke Jepun rasa macam Islam juga, sebab dia bersih. Dia mana ada sampah-sampah ni. Piala Dunia di Qatar, selepas main bola pasukan Jepun, dia bawa plastik pusing stadium. Terkejut dunia. Ini maknanya walaupun mereka bukan negara Islam, tapi mereka mempraktikkan kebersihan masa. Berbeza dengan orang Islam. Pergi ke Mesir katanya, takut tengok tak. Di segi kekotoran dia, sampah-sampah dia. Walaupun mereka negara Islam, orang Islam majoriti, tapi dia mempraktikkan apa yang Islam tu tidak dapat dilaksanakan. Termasuklah negara Islam yang lain, walaupun dia tahu korupsi, menyeleweng itu dilarang oleh agama, tapi ramai yang menunaikannya. Akhirnya kita dilanda masalah ekonomi kerana kita tidak melaksanakannya dengan baik. Akhirnya kita terseksa dah. Apatah lagi Arab Saudi katanya minyak dia lebih mahal daripada kita 1 liter. Walhal dia negara pengeluar minyak terbesar di dunia. Rupanya banyak benda-benda yang tidak diikut cara yang betul, akhirnya berlaku penyelungan dan sebagainya. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala susun bulan-bulan ni untuk umat Islam berhimpun di Makkah Al-Mukarramah setahun sekali. Begitu juga bulan Muharram, bulan 1 orang balik daripada menunaikan haji, dia larang berperang kerana mereka ni menuju mencari redha Allah di Makkah Al-Mukarramah, Makkah Madinah sana. Manakala bulan Rejab, bulan orang Islam pergi menunaikan umrah. Ramai masa ni orang menunaikan umrah. Jumpa orang ni dalam perjalanan balik, orang ni kata sedang menuju ke Mekah, tengah-tengah tawaf jumpa. Itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala berperang, berkelahi dan sebagainya, kerana menjaga kesatuan ummah. Itu asalnya. Dan amalan ini dipraktikkan oleh orang-orang zaman jahiliah lagi. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Zaman Ibrahim, lepas tu zaman Musa, kemudian zaman jahiliah dipraktikkan. Mereka tak berperang.
Tapi sayang zaman moden sekarang, mereka tak kira dah bulan-bulan ni. Berperang panjang dah. Itu perang yang berdepan. Ada perang dingin pula. Perang dengan cara WhatsApp dah. Grup ni lawan grup ni. Ini tuan-tuan, sidang jemaah nanti Allah. Sebab itu bulan Rejab ini bulan yang istimewa dah. Orang yang pergi umrah, mereka ke sana. Yang tidak pergi, kita menggunakan bulan Rejab ini sebagai bulan yang mulia, yang dipanggil bulan ta'zim, bulan kebesaran, bulan keagungan dan kemuliaan, bulan rahmah, pemurah dan kebajikan. Dan riwayat daripada Dailami, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menyatakan perbanyakkanlah istighfar dalam bulan Rajab kerana Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya dan menyelamatkan daripada api neraka. Ini bulan-bulan yang Allah jadikan. Bukan jadi saja, dia suruh kita banyakkan istighfar. Terutamanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita kalau beristighfar ni tidak kurang 70 ke 100 kali sehari. Dia maksum, terpelihara berdosa, tapi istighfar banyak. Maknanya kita yang tidak maksum ni, kalau boleh, lebih banyaklah daripada dia. Ini tuan-tuan, bulan Rajab, bulan yang dipanggil keagungan dan kebesaran. Ditambah lagi dalam bulan ini pada tanggal 27 Rajab, kita sebagai umat Islam seluruh dunia akan mengingati satu peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam Al-Quran dah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini menceritakan kepada kita ialah Allah Ta'ala menggerakkan hamba-Nya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang dia berkati perjalanannya kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Maha melihat. Walaupun benda itu di luar akal kita, tetapi kalau ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi tercatat dalam Al-Quran, maka kita wajib mempercayainya. Sebab itu peristiwa ini setiap tahun sampai bulan Rejab, tidak dapat tidak, kebanyakan masjid akan mengadakan ceramah Isra' Mi'raj. Walaupun demikian ada juga masjid ni tak percaya apa, dia kata apa dah ceramah ni, benda ni ada selalu kita dengar. Bukan masalah selalu terdengar, kita nak ingat balik. Sebab itu kalimah tazkirah wa zakir, kalau ilmu nahwu ni maksudnya tazkir wa zakir ni suruh kita ingat tu berpanjangan. Ingat selalu, hari-hari ingat. Kenapa tuan-tuan? Sebab peristiwa-peristiwa yang berlaku ini mengaitkan kepada masa sekarang dan masa akan datang. Masa kita ada sekarang dengan masa akan datang. Sekarang kita di dunia, akan datang kita berada di alam lain. Sebab itu alam ni rupanya banyak. Kita jumpa alam dunia, alam perut ibu kita tak tahu macam mana. Walaupun kita tahu prosesnya daripada alam perut ibu, tapi kita tak tahu dalam dia masa itu, tak tahu. Sekarang pun kita tak tahu. Kecuali kita pergi X-ray, pergi scan, nampaklah. Tapi nampak pun kita tak faham macam mana boleh hidup dalam janin, dalam kandungan tu. Rupanya dalam tu ada udara, ada oksigen, ada kehidupan lah. Bila sampai saja tarikh, kalau tak boleh lahir juga, maka doktor kata tak boleh tunggu lagi, takut anak ni, bayi ni lemas. Dia operate keluar. Zaman sekarang lah, zaman dulu diorang tak operate, dia tunggu juga. Sebab Tuhan dah buat dah. Sampai masa mesti budak ni keluar juga dah. Tapi zaman sekarang mungkin agaknya nak cepat kot dah. Tunggu tak keluar, tunggu tak keluar. Dia kata benda ni bahaya. Tapi orang dulu dia sabar. Bila tengok anak terbalik,
Ada bidang kampung, dia gosok-gosok, betulkan balik kepala. Ataupun belum sampai pusingan dia. Ini tuan-tuan, kejadian Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Bila lahir saja ke bumi, kita baru tahu. Itu pun kita tak tahu. Masa kita kanak-kanak, masa bayi-bayi ni tak ingat. Berapa lama mak kita menyusukan kita, kita tak ingat. Macam mana tak? Yang kita ingat mungkin bila umur kita 6 tahun, 5 tahun, ingatlah. Saya dulu umur berapa tahun? 6 tahun ke 7 tahun, ingat. Duduk hospital. Lama tak? Rupanya kena penyakit kulit. Ingat masa tu doktor cucuk. Oh sakitnya. Bila datang je doktor, kita pun lah mesti standby nak cucuk lah. Itu maknanya alam yang kita dah lalui. Apatah lagi Isra' Mi'raj ni, Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam yang belum kita tempuhi, tetapi kita akan menghadapinya. Maknanya sebelum kita menghadapi alam di sana tu, Allah Ta'ala dengan maha pemurah dan penyayangnya di-highlightkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi pengajaran kepada kita yang masih hidup ni. Walaupun benda tu dah berlaku beribu-ribu tahun dulu, tapi tetap juga menjadi ingatan kepada kita yang akhirnya mendapat sembahyang yang kita tunaikan hari ini. Ini tuan-tuan. Dan peristiwa ini berlaku pada tanggal 27 Rejab. Mengikut pendapat yang termasyhur lah. Ada pendapat kata 25. Tapi tarikh tu ialah tak penting sangat. Yang penting pengajaran dia. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada bulan Rejab ni, dalam peristiwa Isra' Mi'rajnya Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berlakunya peristiwa ni sebelum Nabi hijrah Madinah. Setahun sebelum hijrah. Nabi hijrah umur 53 tahun. Maknanya umur 52 tahun. 52 tahun. Kita ni orang lelaki gagah lagi lah. Mata cerah lagi, telinga semua clear lah. Lutut-lutut masih belum berbunyi ni. Kalau 52, kalau 62 berbunyi lah. Sujud saja bangun kerak-kerak bunyi. Tak dengar je. Itu maknanya usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dibawa Isra' Mi'raj ni? Ialah kerana berlaku beberapa perkara tak. Pertama, meninggalnya bapa saudaranya Abu Talib. Seorang yang rapat dengan Nabi, daripada selepas datuk Nabi meninggal, pak saudara dia lah yang jaga. Bukan setakat jaga saja, dia duduk dengan pak saudara dia dan tolong pak saudara dia macam ayah dia. Bahkan pak saudara dia lebih sayang pada dia daripada anak dia. Sebab Nabi kita ni rajin. Dia tak pernah bantah. Apa saja pak saudara dia ajak, dia ikut. Menternak binatang, dia yang tolong berniaga sampai ke luar negara. Sampai ke Basrah niaga. Tapi bukan Basrah kita sini. Basrah di Syria. Tapi entah macam mana. Jadi Basrah sini mungkin ada orang Syria mari sini. Tanya dia duduk mana, duduk Basrah. Akhirnya buah nama Basrah kita ni. Itu maknanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita pak saudaranya rapat dengan Nabi. Tetapi sayang, di hujung umurnya dia tak beriman dengan ajaran Nabi. Meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih Nabi. Yang kedua, isterinya Sayyidatina Khadijah. Seorangnya isterinya yang mula-mula. Dia isteri pertama dia Sayyidatina Khadijah. Kahwin sampai Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Ada seorang ibu tunggal yang kaya dan rupawan, Siti Khadijah ni. Ataupun Sayyidatina Khadijah, seorang yang kaya dan rupawan, ibu tunggal. Ramai orang yang cuba memikatnya, tapi dia layan. Sebab tengok ramai yang nak memikat tu bukan betul-betul, semua macam warrior, ibaratnya kita lah. Nak cari peluang je. Jadi dia tak layan. Tetapi
bila dia kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perniagaan saudaranya, akhirnya dia tahu ini satu pemuda yang berniaga bagus. Berniaga jujur, baik, ramah tamah. Kemudian perniagaannya laris. Laris ni bukan sebab barang saja tuan-tuan. Cara kita berniaga. Kedai-kedai makan, kalau kita berniaga cara bagus, kita suka. Ini kita tunggu duduk, tak datang-datang order. Sampai kita panggil, order. Tak, sampai gitu. Kita dah duduk berapa lama? Dia tak mari lagi. Sampai kita panggil, order. Tak. Dah order tu tanya pula, masang pula. Panggil kita buat pocik pula. Kita pocik-pocik ni bukan tak boleh. Tak. Kita, kalau dipanggil Abang Haji, kan lain sikit. Panggil abang lagi pula ya. Ni pocik selalu pula. Itu maknanya cara perniagaan. Nabi SAW dari segi perniagaan, masya-Allah, ramah tamah, sentiasa memberi ruang kepada pelanggan dia. Pelanggan minta kurang, dia beri kurang. Harga dia pula, untung pula tak banyak, kita untung seganda. Tu. Barang-barang mereka pula kadang-kadang kita beli cantik je. Balik-balik rupanya barang jadi tak elok. Itu akhirnya perniagaan kita tak bagus. Tapi Nabi berniaga bagus. Bila dah bagus, akhirnya berita ni sampai kepada Sayyidatina Khadijah. Yang memang jutawan lah ibaratnya masa tu. Dia dengar saja. Dia kata, aku nak cuba laburkan barangku untuk diperniagakan oleh Muhammad ni. Jadi, dia panggil lah. Bila dah panggil, dia hantar barang dagangan, dia laburkan lah. Macam pelabur lah, bagi ke Nabi. Mereka untung pula berlipat kali ganda. Akhirnya mereka sekat untung, dia hantar satu wakil tengok siasat Nabi ni, macam mana dia berniaga. Oh, dia kata Muhammad ni berniaga bagus sangat. Semua orang suka kepada dia. Akhirnya, Sayyidatina Khadijah ni, dia terbuka hati untuk berkahwin, nakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hantar orang wakil lah untuk pinang Nabi. Itu maknanya hari ini bukan kata pergi cari tiba, boleh. Maknanya kalau perempuan berkenan kepada lelaki, dia pinang tak. Tapi pinang macam dulu, macam Nabi ada wakil dah. Kita mungkin wakil pula sapu. Kita boleh WhatsApp terus je. Tak. Ada kadang-kadang orang, dia suruh tolong ejah. Suruh cari, akhirnya orang cari itu dapat ke dia. Itu pun masalah juga. Akhirnya, hari ini zaman sekarang, teknologi canggih, ada WhatsApp, ada mesej, ada apa-apa, boleh hantar je. Cuma janganlah bila dah berkahwin jadi kecoh pula. Macam kita tengok dalam FB ni. Macam-macam, berkahwinnya kecoh. Yang kita takut perzinaan. Berkahwin, benda yang dibenarkan. Itu yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berkahwin. Umur Nabi 25 tahun, Sayyidatina Khadijah 40 tahun. Sehingga mereka mendapat 7 orang anak. Dan akhirnya bila sampai masa Sayyidatina Khadijah yang tak sihat, meninggal. Bila meninggal inilah dia panggil tahun duka cita Nabi. Isteri meninggal, pak saudara meninggal. Itu dia panggil tahun yang menduka citakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Taala hiburkan Nabi kita ni melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia bawa melancong. Tapi bukanlah melancong Tioman ke Langkawi ke ataupun kundasan. Tak. Dia pergi ke alam luar daripada alam dunia. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke lapisan langit teratas sekali. Jadi bila dah bawa Nabi berjalan itu, automatiklah Nabi lupalah kepada pak saudaranya, kepada isterinya. Tidaklah Nabi termenung murung itu. Akhirnya jiwa Nabi kembali kuat dan Allah mengingatkan bahawasanya itu memang ketentuan Allah Taala. Likulli ummatin ajal. Semua kita ni ada tarikh mati kita. Sampai saja masanya akan berlakulah kematian. Ini tuan-tuan, sidang jemaah nanti Allah.
Kemudian dalam peristiwa dalam bulan Rejab ni juga, sebelum Nabi dibawa hijrah, sebelum Nabi dibawa Isra' dan Mi'raj ini, ada beberapa perkara yang agak menjadi contoh kepada kita. Iaitu apa dia kata? Pembedahan dada. Dia operate dada Nabi ni oleh doktor. Doktor masa itu bukan doktor macam kita ni. Doktornya lah malaikat. Jibril dan Mikail. Dia operate Nabi ni. Rupanya pembedahan Nabi ni bukan masa Nabi Isra' Mi'raj je. Masa dia kanak-kanak pun dah kena sekali. Kawan-kawan dia kata ada orang bunuh Nabi. Berdarah keluar dah. Rupanya masa tu dah ada malaikat buat operate dalam dada Nabi, keluarkan hati Nabi, bersihkan. Kenapa dia buat bersihkan hati? Ini macam satu kiasan kepada kita. Dalam hidup kita ni, hati kita kena selalu bersih. Jangan ada sifat hasad dengki, tamak, haloba, iri hati. Walaupun ada, kita cuba buanglah sikit-sikit. Sebab benda tu semuanya datang daripada musuh-musuh Allah, syaitan dan iblis yang akan mengacau hati kita. Sebab hati kita ni dia mudah berubah-ubah. Sebab itu dia ajarkan kepada kita doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Wahai Tuhan yang sentiasa mengubahkan hati, tetapkanlah hati kami ni Allah di atas agama-Mu ya Allah. Sebab memang hati kita tu berubah-ubah. Selain daripada doa-doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau alihkan hati kami selepas kau berikan hidayah dan petunjuk. Jangan. Sebab kita takut kita takut akan berlaku perubahan hati kita ni menyebabkan kita menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa dibersihkan hati? Dibuangkan ketul-ketul hitam dalam hati. Dibasuhkan dengan air Zam-Zam, air yang paling istimewa di dunia ni. Ambillah air mana-mana pun. Hari ini orang sibuk air alkali. Air alkali. Saya ada satu kawan yang tunjuk air alkali, bagus. Kalau orang sakit ni, minum air itu saja. Boleh rawat badan ni. Tapi tak sama lagi dengan air Zam-Zam. Dia minum kita tu, kita niat saja dengan nama Allah. Apa saja sakit kita niat, insya-Allah dia menjadi syifa, jadi ubat. Air Zam-Zam yang tidak diketahui. Yang kita tahu air itu keluar daripada tumit Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, maknanya keluar daripada tumit Nabi. Dia tunjuk, keluar air. Ketika dia dengan maknya ditinggalkan oleh datuk, oleh Nabi Ibrahim di padang pasir Mekah itu, air tak ada. Bila air tak ada, berlarilah Siti Hajar ni berlari. Sampai hari ni kita sa'i tu semua sempena dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dulu. Kita buat haji tu bukan buat saja, melontar-lontar tu semua ada amalan dia. Orang bukan Islam, dia tak tahu ni yang kita buat benda-benda tak, sebab mereka tak faham. Keluar air Zam-Zam sampailah sekarang. Dan air Zam-Zam ni dia akan berterusan sampai bila-bila. Dia jadi ubat kepada apa yang kita niatkan. Sebab itu ada orang guna air Zam-Zam, dia masak. Kononnya nak buat teh. Cerit itu meletup. Dia bukan boleh masak, dia boleh minum gitu je. Orang sekarang tak, dia kononnya nak test lah. Air yang sudah dijamin air Zam-Zam. Jadi kenapa dia basuh hati tu dengan air Zam-Zam? Rupanya hati kita ni tempat bisikan syaitan. Hati kita ni tempat syaitan bisik. Kita tengok kenapa orang ni cemburu, kenapa orang dengki. Hati kita tu ada bisikan syaitan. Jadi
bila Nabi dibersihkan, kita pun kena bersih ke. Tapi taklah kena belah, operate. Cukup dengan kita banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, banyakkan ibadah, insya-Allah hati kita akan jadi bersih. Yang seterusnya, dalam perjalanan yang dilalui oleh Nabi, dalam perjalanan Nabi diteman oleh malaikat Jibril. Bukan orang sembarangan yang teman dia, malaikat. Bila malaikat teman dia, bermakna perjalanan Nabi ini dijaga oleh malaikat Jibril, ketua kepada para malaikat. Jadi bila diteman oleh Jibril pun beritahu. Bila dia naik saja burak ni sampai satu tempat, dia suruh berhenti. Sila turun, landing. Arahkan Nabi berhenti di tempat-tempat mulia. Pertama, namanya Tiba. Maknanya Madinah dulu lah. Ataupun dia panggil Yathrib. Turun sini. Solat 2 rakaat. Tapi dulu naik burak, bukan tunggu macam kereta terbang, turun gitu aja. Nabi siap sembahyang 2 rakaat, ditanya Jibril, kenapa suruh sembahyang sini? Jibril kata, inilah wahai Muhammad, tempat yang kamu akan hijrah nanti. Rupanya sampai masa Nabi diarahkan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun kita tahu Nabi dilahirkan di Mekah, ramai saudara mara di Mekah, tapi di Mekah sentiasa menyerang Nabi, sentiasa mengganggu Nabi, terutamanya bapa saudaranya Abu Lahab. Jadi bila Abu Lahab, Abu Jahal kacau Nabi dengan tentera-tenteranya, akhirnya Nabi terpaksa menghadapi ancaman lah, sampai diisytiharkan wanted, bunuh Nabi dengan upahnya 100 ekor unta. Tapi walaupun ramai yang mencari upah ni, tapi seorang pun tak berjaya untuk menahan dia. Kerana Nabi ini bukan manusia biasa. Dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah mereka ke mana-mana, sentiasa dilindungi. Itu hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan orang kafir kata Nabi ni penakut. Orang kafir kata Nabi penakut, lari ke Madinah. Itu kata-kata yang tidak betul. Nabi hijrah ke Madinah memang Allah Taala arahkan. Rupanya bila hijrah ke Madinah, di Madinah lah manusia menunggu-nunggu Nabi. Di Mekah mereka memburu Nabi. Di Madinah mereka menunggu-nunggu Nabi. Rupanya sebelum Nabi hijrah Madinah, mereka dah ada bai'ah. Maknanya pertemuan demi pertemuan dengan orang Madinah yang datang ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi bila Nabi dengar nak hijrah saja, mereka memang menunggu-nunggu. Sampai saja Nabi ke Madinah, terus mereka bernasyid, Tala'al badru alaina. Itu maknanya gembiranya mereka kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dan bila sampai ke Madinah, perkara yang pertama yang Nabi bina ialah Masjid Quba. Apa-apa saja masjid lah. Sebab itu kita bila di masjid ni, bila jadi tidak tentram, itu benda yang merugikan kita. Ada masjid kadang-kadang dia tidak dapat aturkan dengan baik. Bila tak aturkan baik, program-program ceramah pun mereka pilih-pilih. Akhirnya makmum tidak akan selesa. Kenapa orang gini, orang ni tak ambil? Sepatutnya dia umumkan. Masing-masing kita dengar saja apa yang mereka ajarkan. Jangan kita pilih-pilih. Kalau pilih-pilih masalah lah. Bila ustaz ni suka hurai benda luar, dia marah. Dia panggil ustaz lagi. Ustaz lagi pula, dia terus tak ada hurai. Dia baca kitab terus. Ngantuk juga. Akhirnya tak tahu dah mana. Ini tuan-tuan, peristiwa yang berlaku dengan Nabi. Kemudian Nabi naik lagi sampai ke Bukit Tursina, landing. Kata Jibril berhenti. Nabi berhenti sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi tanya Jibril, kenapa suruh landing sini? Bukit Tursina ni, di Mesir. Saya dah naik bukit ni.
Kena naik tu, kena sebelum subuh naik. Takut matahari keluar panas. Kata Jibril, inilah tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Naik atas bukit tinggi tuan-tuan. Ada. Kenapa Nabi Musa munajat? Sebab kaum dia nak tengok Allah. Kata kaum Musa, kalau kamu suruh kami beriman dengan Tuhan Allah, tunjukkan wajah atau rupa Tuhan. Nabi Musa baik, dia naik atas bukit. Doa pada Allah, ya Allah, kaum aku ni payah basa. Maka tunjukkanlah wajahmu untuk aku, tunjukkan kepada mereka Tuhan. Allah beritahu, lan tarani. Kalimah lan tu mana? Sampai bila-bila. Di dunia ni tak boleh tengok. Walakin yanzuru ilal jabal. Tetapi kamu tengoklah bukit tu Sinar tu. Katanya terbakar bukit tu. Kalau tuan-tuan pergi, bukit tu jadi serong sikit, condong. Terbakar dengan pancaran cahaya tu. Menunjukkan kita atas dunia, Allah Ta'ala tak boleh lihat. Sebab apa tak lihat? Sebab kita ni lemah. Kita ni tidak macam alam akhirat nanti, tak mati-mati dah. Atas dunia ni kita lemah. Dengar, tengok orang accident, langgar lori. Macam kena semelih leher dia. Luka. Tak tahan. Ada budak naik motor, dia apa? Dia dia mencelah-celah. Tersangkut atas lori. Cabut tepi keledar. Ada kepala dalam tepi keledar. Maknanya atas dunia kita memang tak boleh lihat. Masa bila nak lihat Allah? Nanti pada hari kiamat. Masuk di syurga, masa itulah nikmat yang paling besar sekali ialah melihat Allah Ta'ala. Dalam riwayat sebut, bila tengok Allah Ta'ala, kita lupa segala-galanya yang lain. Tak ingat dah. Kerana asyiknya memandang Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan, alam yang lebih jauh lagi. Itu begitu senang. Kemudian jalan lagi sampai ke Baitul Laham. Baitul Laham ni dekat Israel lah. Suruh berhenti turun. Kata Jibril, inilah tempat lahirnya Nabi Isa AS. Di Palestin ni. Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir sampai sekarang. Kontroversi. Agama yang paling ramai penganut ialah agama Kristian. Tetapi agama Kristian, mereka mengatakan 3 dalam 1. Bila lahir Nabi Isa, mereka cari mana ayah dia. Akhirnya mereka menyatakan ayahnya ialah Tuhan. Sebab itu Allah Taala sangat murka kepada manusia. Banyak berlaku bencana, musibah dan sebagainya dalam masa bulan Disember. Ataupun dipanggil hari Natal. 25 Disember banyak rupanya berlaku banjir, gempa bumi, tsunami. Rupanya Allah Ta'ala murka kepada manusia ini kerana menyatakan Allah tu ada anak. Quran ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa. Dia tempat kita meminta dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang sama dengannya. Surah Al-Ikhlas. Itu Baitul Laham. Kemudian Nabi dalam perjalanan lagi ada seruan kiri dan kanan. Muhammad. Belah kiri ada panggil, belah kanan ada panggil. Muhammad. Nabi teruskan perjalanan. Tetapi selepas dari itu Nabi cuek tanya Jibril, suara siapa dia panggil-panggil? Aku malas melayan. Kata Jibril, itulah suara Yahudi dan Nasrani. Belah kanan Yahudi, belah kiri Nasrani. Panggil-panggil. Jika engkau menjawab seruan tadi, kata Jibril, nescaya umatmu akan jadi Yahudi dan Nasrani. Rupanya Nabi tak jawab pun, banyak juga yang ikut Yahudi dan Nasrani. Terutamanya orang-orang Arab. Minta maaf orang Arab. Tengok mereka ni membina gedung-gedung yang besar-besar.
Mereka sibuk dengan permainan bola, Piala Dunia, dia belinya bintang-bintang dunia. Dia pergi stadium penuh pakai jubah dia. Itu maknanya yang dikatakan walaupun mereka tidak, Nabi tak menyahut, tetapi pengaruh Yahudi dan Nasrani sangat berleluasa. Kita pun hari ini tak tahulah macam mana ekonomi kita, kehidupan kita. Banyak mereka ni rancang macam-macam. Yahudi dan Nasrani rancang macam-macam pada kita ni, sehingga kita terlupa yang kita ada pegangan kita, ada panduan kita yang Nabi tinggalkan. Nabi dah pesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, atau kama qala. Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, sampai bila-bila pun kamu tidak akan sesat, tidak akan kecoh lah. Ini kita kecoh dah, datang tsunami saja, datang COVID saja kita kecoh. Masjid tak boleh, sekolah tak boleh, mengetil tak boleh. Akhirnya ramai yang sakit jiwa. Tapi alhamdulillah berlaku dalam masa 2 tahun saja. Kembali semula kita mengikut cara yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, Quran dan hadis. Itu ya, serang kiri kanan. Kemudian Nabi tengok seorang perempuan tua yang bongkok sabuk panggil tak? Bongkok teruk lah. Nabi tanya, ya Jibril, apa maknanya orang tua ni? Kalau orang lelaki tua tak tua sangat, orang perempuan tua. Kata Jibril, inilah yang Muhammad, umpamanya umur dunia ni. Rupanya umur dunia ni macam perempuan tua yang bongkok. Allah, tunggu masa saja. Tapi kalau kita nak bayangkan hak Nabi tengok dengan sekarang, maknanya dah meninggal dah perempuan tu. Maka begitulah umpamanya umur dunia ni. Cuma kita tak tahu bila kiamat. Ini tuan-tuan, di antaranya. Kemudian Nabi jalan lagi tak? Nampak apa? Dia tunjuk highlight lah. Orang yang bertanam dengan tanaman, dia tanam, terus dia boleh tuai hasilnya. Lepas tu keluar lagi. Petik keluar, tak berhenti-henti. Nasib baik benda tu tak ada atas dunia. Kalau ada, kita tak boleh kerja. Tak. Orang potong sawit, potong, keluar lagi. Tak ada mengetil lah, dia mengait pokok lah. Kena pula durian musangking, gugur saja lah, sudah. Tadi saya beli satu durian, katanya durian istimewa. Jarum emas ada, musangking ada. Sebiji saja tak. Kalau timbang tu tak tahulah. Bila makan tuan-tuan, tak. Maknanya teringat sampai seminggu teringat. Buah kalau yang sedap tu. Belum lagi buah-buahan di syurga. Ini umpamanya kita berjihad di jalan Allah. Kata Jibril, inilah orang yang berjihad di jalan Allah, digandakan sampai 700 kali ganda. Dia pahala bahkan lebih daripada 700 kali ganda. Berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh. Tapi kita ini musuh tak nampak ataupun musuh ni macam bersama dengan kita. Tapi kita kena lawan musuh kita, nafsu kita lah. Nak lawan nafsu kita ni macam mana? Seketika tu bila panggil hayya ala solah, hayya solah, kita pula musim hujan pula, macam ada salji pula. Sudah nak pergi payah. Itu pun dia panggil berjihad juga. Kena pula waktu pagi. Kemudian lalu lagi bertemu dengan tempat yang berbau harum. Kata Jibril, inilah bau harum masyitah. Walaupun dia bekerja dengan Fir'aun, tetapi iman dia tidak boleh ditolak, dibelah, tak boleh dibandingkan. Maknanya dia kental mempertahankan iman dia. Sehingga Fir'aun marah. Sebab dia ada Tuhan selain daripada Fir'aun. Bukan setakat Tuhan Fir'aun saja. Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbul Alamin. Dia tengah-tengah mendandam, menyisir rambut anak Fir'aun. Fir'aun reboh kan. Masuk air satu kawah. Dicampakkan semua keluarga Masyitah.
Tapi sampai kepada Masyidah ada anak kecil dia dukung. Bayi masih menyusu dia dukung. Dia dah tergamam, dia jadi tergamam nak terjun. Tiba-tiba anak tu boleh bercakap. Ya Umi, masuklah terjunlah. Engkau dalam kebenaran. Dia dengar budak kecil cakap, terus terjun. Itu yang Nabi terbau Masyidah. Orang yang berjuang mempertahankan agama. Melalui pengorbanan dia, termasuklah anak kecil tu boleh bercakap. Sebab itu ada beberapa anak yang boleh bercakap ni. Ada. Antaranya ini tadi anak Masyidah. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Kemudian siapa lagi? Juraih. Juraih ni maknanya dia apa ni? Dia derhaka dengan mak dia. Mak dia pun satu hal juga dah. Ketika Juraih ni belum berkahwin, dia memang rapat dengan ibu dia. Tapi bila berkahwin, dia tak singgah rumah ibu dia. Tak singgah rumah ibu dia. Bila tak singgah, ibu datang rumah dia, panggil dia, Juraih. Dia tengah semayang, tengah ibadat, tengah berzikir. Datang kali kedua, tengah semayang, tiga tengah semayang. Juraih dengar mak dia panggil. Tapi dia tengah semayang. Bukan semayang fardu. Kalau semayang fardu, mak dia memang tak kacau. Dia semayang sunat. Akhirnya mak dia rasa sedih lah. Anak betul aku ni, ya Allah. Tunjukkanlah kepada anak aku ni supaya dia sedar sikit. Tiba-tiba saja datang perempuan Sunda. Dia kejar oleh orang kampung. Kejar-kejar masuk rumah Juraih. Rumah Juraih, perempuan tu kata, inilah lelaki yang membunting gampu aku. Terus Juraih kena tangkap. Bercara, Juraih tak mengaku salah. Dia kata, aku nak tunggu lahir anak ni loh. Jadi mahkamah pun tangguhlah. Itu zaman dulu punya cerita yang nak kaitkan kepada kebenaran. Bila lahir saja anak dia, Juraih bawa anak ni ke mahkamah. Tapi mahkamah dulu tak tahu lah macam mana. Tak, mungkin tak macam kita ni. Hakim tanya, Juraih, anak lahir, macam mana kena buktikan? Juraih kata, aku akan tanya anak ni. Padahal anak tu baru lahir. Dia tekan jarinya dalam perut. Dia beritahu, ya Allah, demi kuasa-Mu ya Allah, buktikan saksi sebenar siapa. Budak ni boleh cakap. Ada kata ayahnya ialah sipang bala kambing daripada pasir. Terus kes pun buang. Tapi pengajarannya apa? Derhaka kepada mak. Serta merta Tuhan balas. Itu derhaka dia ibadat. Kalau derhaka yang lawan betul, nak hantar rumah orang tua, wa'alaikumsalam, lagi dahsyat. Dia semua tu benda-benda menjadi ingatan kepada kita. Banyak lagi lah. Kena ada ceramah khas lah nanti untuk mengingati peristiwa Isra Mi'raj ni. Kalau orang dulu 3 hari 3 malam lah. Nak ngabis kan. Dan kemuncaknya ialah mendapat sembahyang tu 50 kali. Tapi dengan izin Allah, Nabi kita turun ditahan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tahan dia, tanya apa ibadah 50 kali, minta kurang lah. Jadi kurang-kurang akhirnya 5 kali. 5 kali itu pun Nabi Musa suruh pergi lagi. Ya Muhammad, pergilah lagi jumpa dengan Allah Ta'ala. Supaya dikurangkan. Jadi akhirnya Nabi tak tahu pergi dah, kekallah sampai kita ini 5 kali sehari semalam. Walaupun 5 kali, tetap juga digandakan seperti 50 kali. Maka sama-samalah kita jaga ibadah ni sempena dengan bulan Rajab ni, kerana ibadah sembahyang ni ibadah yang besar. As-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Nabi sebut, man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, menunaikannya, dialah penegak agama. Wa man tarakaha, siapa yang culah sembahyang, inilah Nabi kata yang menjadi penghancur agama. Bukan tunggu orang yang bukan Islam, orang Islam ni lah. Sebab itu sempena dengan bulan Rajab yang mulia ni, sama-samalah kita istiqamah dalam menunaikan ibadah
makmurkan masjid, kita tambahkan. Walaupun ada anak-anak, ajak sekali kita. Banyak saya tengok masjid-masjid, dah ada anak-anak ni, Masya Allah. Sebab mereka ni akan jadi pelapis kita pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.